Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita boleh meneruskan pengajian kita insya-Allah dalam sepanjang tempoh sebulan Ramadan kita ini, tiap-tiap petang daripada pukul 6 hingga pukul 7 insya-Allah kita meneruskan daurah surah Hamim. InsyaAllah bila habis saja Ramadan, saya akan sedaya upaya untuk khatam surah 7 surah, iaitu bermula dengan surah Hamim Ghafir hingga Hamim Ahqaf insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, kalau kita masih ingat lagi dalam pengajian kita yang lepas-lepas, iaitu keseluruhan Al-Quran, yakni 30 juzuk Al-Quran, segala rahsianya ialah ada dalam 7 ayat surah Fatihah. Maknanya, kalau kita dah memahami 7 ayat dalam Fatihah, seolah-olah kita dah memahami 30 juzuk dalam Al-Quran. Dan dalam 7 ayat dalam surah Al-Fatihah pula, dakwa surah terletak pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bermakna dalam surah Al-Fatihah, 7 surah tersebut, perkara yang paling utama, paling penting, iaitu paksinya ialah dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seolah-olah di sini kalau kita memahami maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka seolah-olahnya melambangkan satu Quran kita dah, segala rahsianya kita dah boleh fahaminya. Dan huraian kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di antara kedua tersebut, iyyaka na'budu hanya kepadamu saja ya Allah kami beribadat, kami menghambakan diri, dan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saja ya Allah kami minta bantuan dan pertolongan. Mana iyyaka nasta'in itu merupakan pokok sebenar, merupakan maksud sebenar. Iyyaka na'budu merupakan mukaddimah, iyyaka nasta'in itu merupakan yang penting, yang sebenarnya Allah nak ceritakan. Yani ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saja ya Allah aku minta bantuan, dan hanya kepadamu saja aku minta pertolongan. Dan ini merupakan perkara-perkara tauhid yang paling penting sekali. Dan huraian yang kita nak belajar hari ini dalam 7 surah ialah iyyaka nasta'in. Seolah-olah sekarang ini, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, iyyaka nasta'in itu huraian dia ada pada 7 surah. Nak faham maksud hanya kepadamu saja ya Allah aku minta bantuan dan pertolongan, huraian dia ada pada 7 surah yang bermula dengan surah Hamim. Iyyaka nasta'in hanya kepadamu saja ya Allah aku bergantung harap, aku minta bantuan pertolongan. Jadi huraian dia ialah ada pada 7 surah yang bermula dengan Hamim. Hamim yang pertama kita tengok hari ni. Hamim yang pertama ialah Hamim Ghafir. Saya cuba buat senekah mungkin pasal kita dah peringkat mengulang dah ni. Ghafir ini ialah surah yang ke-40. Ghafir surah 40, apa dia berkaitan dengan wa iyyaka nasta'in? Apa dia wa iyyaka nasta'in? Iaitu padamu saja Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Maka dalam surah Ghafir, perkataan yang senada, perkataan yang semisal dengannya ialah ada pada ayat ke-14. Ada pada ayat yang ke-14 surah Ghafir. Tolong tengok ayat 14 surah Ghafir, iaitu fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun.
Itu maksudnya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saja Allah aku minta bantuan pertolongan. Dan ayat ni pula ayat 14, fad'ullaha mukhlisin, yakni fad'ullah, berdoalah, bergantung haraplah, meserulah Allah. Serulah Allah dengan mukhlis, dengan penuh keikhlasan. Itu huraian dia. Huraian dia, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saja ya Allah aku seru minta tolong. Dan semisal dengannya pada ayat 14, fad'ullaha mukhlisin, minta doa dengan Allah lah. Ada hajat minta dengan Allah, ada masalah minta dengan Allah, dengan penuh keikhlasan. Dan Allah ceritakan lagi, bila kita ikhlas untuk Allah sahaja segala permohonan kita, maka walau karihal kafirun, amat-amat tidak disukai oleh orang yang tidak suka Al-Quran, amat-amat tidak disukai oleh orang yang gemar melakukan perkara-perkara khurafat dan perkara-perkara bid'ah. Walau karihal kafirun, amat-amat tidak disukai oleh orang-orang yang engkar, orang kafir dengan Al-Quran. Itu dia punya dakwah dia. Seluruh ayat Ghafir, perkara pokok dia pada ayat yang ke-14, iaitu fad'ullaha mukhlisin, nak ceritanya semisal dengan wa iyyaka nasta'in. Jelas Jelas ke situ. Nak kait di sininya, mana bukti yang mengatakan Al-Fatihah itu merupakan diceritakan oleh semua surah Hamim? Nak ceritanya pada Hamim yang pertama pun dah jelas dah, fad'ullaha mukhlisina lahuddin, sama bentuk dia dengan iyyaka nasta'in. Jelas ya tu. Kita tengok ini. Kita tengok dia perkaitan dia apa dia dalam surah Ghafir nak ceritakan huraian kepada iyyaka nasta'in. Pergantungan hanya semata-mata dengan Allah saja. Pergantungan kepada selain daripada Allah, kita telah mensyirikkan Allah. Tengok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Ini huruf muqatta'ah. Hanya Allah saja yang faham apa itu ha, apa itu mim. Kita payah fikirkan apa maksud dia. Ayat yang kedua, tanzilul kitab, diturunkan kitab, penurunan kitab, minallah, oleh Allah. Ni Allah bagi tahu kita ni. Allah bagi tahu kita, wahai hamba, kitab Al-Quran aku yang turunkan. Bukannya Muhammad yang Muhammad yang belajar tempat lain, tapi aku yang turunkan. Siapa aku? Minallah, aku ialah Allah, iaitu sifat aku Al-Aziz dan Al-Alim. Allah memperkenalkan diri dia sekarang ni. Wahai hamba, kenapa kamu perlu minta tolong aku sahaja bila ada sebarang hajat dan sebarang masalah? Kerana dalam Al-Quran aku yang turunkan, tak boleh sama sekali kamu bergantung kepada selain daripada aku. Siapa aku? Dalil dia, akulah Al-Aziz, akulah Alim, akulah Maha Perkasa, tidak ada orang boleh lawan aku. Kalau seseorang itu tak ikut ayat aku, tak ikut bergantung harap dengan aku boleh hukum dia dengan dia tak berdaya nak melawan aku. Yang kedua, sifat aku yang kedua, sifat aku Al-Hakim, aku maha bijaksana. Aku boleh hukum sesiapa yang aku nak hukum, tetapi aku bijaksana. Aku hanya hukum orang yang tak nak mengaji kitab aku. Aku hanya hukum orang yang tak nak bergantung harap dengan aku saja, baru aku hukum dia. Maksudnya jelas maksud dia. Maksud dia, saya simpulkan sekali lagi, Allah nak perkenalkan diri dia bahawasanya tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Akulah yang turunkan kitab Al-Quran, bukan ragu-ragu wahai hamba. Bila aku turun kitab Al-Quran, maka jelas kamu kena membacanya, memahaminya dan mengikuti apa-apa arahan aku, pasal aku sahaja yang ada sifat Al-Aziz dan Al-Alim. Tidak ada pada makhluk-makhluk yang lain. Boleh Dua sifat Allah yang Allah dah kenal kita ni. Ayat yang ketiga, Ghafiriz zambi. Ini sifat Allah yang mempunyai sifat mengampuni. Ghafir mempunyai sifat maha mengampun. Jadi wahai hamba, memandangkan sifat pergantungan kamu kepada aku perintahkan kamu hanya aku saja kamu kena bergantung harap.
Tapi kalau kamu lalai leka, kalau kamu cuai, tapi sampai umur tentu kamu nak kembali pada Al-Quran, minta tolong aku, taubat dengan aku Maha Pengampun. Nak cerita di sini, Allah Maha Pengampun di atas segala dosa-dosa kita. Dia bagi sifat dia yang jelas untuk kita kenal dia. Ghafiri zambi, aku akan mengampuni segala dosa. Tengok maka jangan berputus asa lah. Kalau kita masa muda kita banyak dosa-dosa kita buat, masa muda-muda kita jauh dengan Al-Quran, masa muda-muda kita buat perkara-perkara syirik, perkara-perkara bid'ah, maka yakinlah kita dah kenal Allah pada petang ini. Allah kata, aku ada sifat ghafiri zambi, aku akan sifat mengampun dosa. Cuma kamu saja hamba tak minta dengan aku. Mau minta dengan aku nak dalam bulan Ramadan, 2 titik air mata yang kamu keluar untuk aku, maka aku akan ampunkan sedosa lautan untuk kamu buat. Nak dalam bulan Ramadan, tengah malam solat, bangun solat tahajud, angkat tangan berdoa dengan dia, minta pengampunan, dengan kita alirkan 2 titik air mata, maka Allah ampunkan segala dosa kita yang bertimbul. Tetapi kalau kita mati tak sempat bertaubat, tak sempat memahami ayat-ayat Allah, Allah kata, kamu menangislah seluas lautan, menangislah air mata darah, nescaya aku tetap tidak mengampunkan dosa kamu. Wahai hamba, nak menangis, menangislah sekarang ini. Pasal apa? Pasal kamu dah kenal dah sifat aku ghafirin zambi. Pertama, sifat Allah. Sifat yang kedua, wa qabilit taubi, akulah mengampuni taubat kamu. Tadi ampun dosa, ini mengampuni taubat. Dipanggil sifat-sifat pemurahnya Allah. Jadi Allah nak memperkenalkan dia kepada kita petang ini. Wahai hamba, aku sifat mengampun, aku sifat menerima taubat kamu. Kenapa kamu tak nak bertaubat dengan aku? 2 sifat. Sifat ini dipanggil sifat lembut, sifat pemurah Allah, iaitu ghafirin zambi wa qabilit taubi. Yang ketiga, sifat yang ketiga ialah syadidil iqab. Ini sifat keras. Allah di samping sifat lembut Allah, ada sifat keras Allah, sifat menghukum. Allah tidak terkesan dengan manusia degil, manusia lawan Allah, aku akan menghukum dia dengan azab-azab yang maha keras sekali. Syadidil iqab, keras, dia maha al-azim, maha kuat, maka dia tak terkesan dengan kita. Kita nak belajar ke, tak nak belajar ke, dia tidak peduli. Tak nak belajar saja, dihukum kita dengan amat keras, dan dia tidak ada belas kasihan bila pergi ke alam akhirat. Belas kasihan Allah atas dunia saja. Pasal apa? Ghafiri zambi wa qabli taubi, pergi ke alam akhirat, hukuman dia amat keras. Lepas tu Zittaul, dan dia juga pemberi kurnia yang maha luas. Pemberi kurnia yang maha luas. Kalau kita tengok di sini ada 3 sifat Allah. Ghafiri zambi wa qabli taubi, syadidil iqab, Zittaul. 4 sifat Allah. Daripada 4 sifat Allah ini, tengok di sini ada 3 sifat lembut. Sifat jamaliyah, sifat yang nak tolong hamba, sifat yang kesian belas kepada kita semua. Kita saja tak nak kenal dia, kita saja sombong dengan dia, suka menangguh-nangguh. Tapi Allah amat-amat menunggu taubat dengan kita, amat-amat menunggu kita memohon maaf dengan dia, amat-amat menunggu kita beramal dengan dia. Kurnia dia amat luas. Tetapi kalau tak buat juga, tak kenal Allah juga, kita sombong, rasa suka menangguh-nangguh, maka Allah kata, aku amat keras siksaan aku, syadidil iqabi Zittaul. 4 sifat Allah, hanya 1 sifat keras, 3 sifat lembut. Inilah nak ceritanya, rahmat Allah jauh lebih besar daripada murka Allah. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada kemurkaan Allah. Inna rahmati ghalabi. Rahmat Allah melebihi daripada murka Allah. Atas faktor dah kita sekarang bersenang lenang atas dunia. Kita jahat ke, kita degil ke, kita tak nak belajar ke, Allah tunggu dan dia saja. Pasal apa? Sifat rahmat, sifat kesian belas Allah dengan kita jauh daripada sifat murka dia. Dalam ayat yang lain, bila kita Allah seru untuk belajar ayat Allah, Allah seru untuk kita beriman dengan dia, dengan tidak mensyirikkan dia, tapi kita engkar, kita enggan ketika itu, maka nanti bila Allah humbarkan kita dalam neraka Jahannam, kalau ikut tafsir daripada Hasan Al-Banna, dia mengatakan manusia bila dihumbarkan neraka Jahannam,
menyesalnya, marahnya kan terlibat dengan Al-Quran masa dunia, mereka habis menangis, habis pukul badan, habis melawan, habis cerita dah. Last sekali manusia akan makan tangan dia, makan kaki dia, makan anggota. Pasal apa? Dia marah sangat badan dia kerana tak terlibat dengan Al-Quran masa atas dunia. Bila Allah menyeru untuk kembali dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, manusia lalai leka, manusia tangguh, manusia lara. Ketika di hari akhirat, manusia akan makan badan-badan dia. Marah sangat dengan badan dia. Ketika itu Allah berkata, wahai polan bin polan, ketika atas dunia, bila aku menyeru kamu untuk kembali kepada Al-Quran, untuk memahami kitab aku, tetapi kamu tangguh, kamu engkar, aku ketika itu lebih marah daripada apa yang kamu marah dengan diri kamu sekarang ini. Nampak sekarang Allah gambarkan suasana di hari akhirat. Orang yang tak nak memahami ayat-ayat Al-Quran atas seruan kepada perkara-perkara tauhid, kita tangguh, kita degil, kita tak segerakan. Maka ketika di sana kita gigit tangan-tangan kita, Allah amat murka kita sekarang ini. Tetapi macam ayat tadi, Allah kata, aku ada sifat rahmat aku, ghafiriz zambi wa qabilit taubi zitaul. Aku sifat lembut, aku kesian, aku nak bagi semua hamba aku dengan syurga, tapi hamba aku tak nak syurga. Tapi tunggu, bila kamu pergi ke alam akhirat, darul jazam, aku akan hukum kamu dengan tidak ada sebarang pengecualian kamu, maka kamu kekal selama-lamanya dalam neraka. La ilaha illahu. Itulah Allah, itulah ilah. Tidak ada ilah yang melainkan aku. Pasal aku saja ada sifat-sifat ini. La ilaha illah huwa ilaihil masir. Dan kepada aku saja yang kamu kena kembali, wahai hamba. Kamu jauh dengan kitab aku, kamu tangguh dengan kitab aku, kamu tak nak bertaubat dengan aku, kamu tak nak bangun tengah malam berdoa dengan aku, meminta sebarang keteranjuran kamu masa muda. Tak apa, aku tak kisah, aku tak rugi. Tapi ingat, ilaihil masir, dengan aku kamu kena kembali, dan kamu kena bertanggungjawab di atas perlakuan kamu di atas dunia ini. Boleh tengok betapa pemurahnya Allah, betapa naknya Allah semua kita semua jadi ahli syurga. Allah nak sangat tuan-tuan puan kita menjadi ahli syurga. Tiba-tiba kita tak nak peluang yang Allah bagi kita. Allah offer begitu sifat-sifat lembut dia, hanya satu sifat keras dia, tapi kita masih degil lagi. Kenapa kita degil? Sebenarnya orang yang degil, orang yang suka tangguh, orang yang suka mempermain-main dengan tidak menyegerakan untuk memahami ayat Allah. Allah cerita pada ayat ke-4, ma yujadilu fi ayatillah. Sebenarnya tak berani, tidak membantah, tak berani untuk tak belajar memahami ayat-ayat Allah. Tak berani orang menangguh untuk belajar memahami ayat Allah. Tak akan berani orang tak nak mengambil perkara-perkara tauhid dalam ayat Allah. Ma yujadilu ayatillah illal ladzina kafaru, kecuali orang yang kafir. Tengok Allah kata tak berani orang tak nak belajar ayat Allah ni. Tak berani orang yang nak menangguh belajar ayat Allah ni, kecuali orang yang engkar. Kafir, engkar yang kata orang kafir, orang yang bukan agama. Orang yang engkar, orang yang ditutup kebenaran. Engkar, kafaru satarul haqqa inada. Orang yang ditutup kebenaran dengan kedegilan. Kafir-kafir ini ialah dia cerdik, dia tahu, tapi dia tertutup untuk menilai perkara kebenaran. Tengoklah, ngecek di kita lah. Kalau kita rasa malas sangat nak duduk dalam kelas-kelas tadabbur ini, orang tu ialah orang yang ditutup kebenaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa dia cerdik, dia rasa dah pandai sekali, tapi kalau tidak nak mengambil perkara-perkara tauhid dalam kitab Allah, maka orang ini Allah kata illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang yang kafir, orang-orang yang tolak dengan kebenaran, orang-orang yang ditutup kebenaran kerana kesombongan dan kejahilan dia. Jadi mendengar ayat-ayat macam ini, golongan-golongan yang tak nak mengaji Al-Quran, perkara tauhid, maka dia akan mencari perkara-perkara lain. Dia akan cuba mencari dunia dia, mencari berniaga, maka dia melimpah ruah dengan rezeki dia. Tengok dia kata, aku tak belajar Al-Quran pun, aku kaya raya, aku mewah, aku menjadi orang popular semua sekali. Maka Allah kata, wahai Muhammad, mereka tak nak belajar Al-Quran dan memahami Al-Quran, tak nak beramal dengan ayat-ayat aku pun, jangan kamu terpengaruh dengan dia. Fala yaghrur taqallubuhum fil bilad. Wahai, janganlah kamu ditipu oleh golongan-golongan orang yang kononnya dapat segala
nikmat dunia, mewah dunia, tapi sebenarnya mereka dalam kemurkaan aku. Pasal apa? Pasal ketika Nabi menurunkan ayat ini di Mekah, ayat turun Mekah ini, orang yang nak mendengar ayat-ayat Allah, Nabi baca dengan dia nak sudi mendengar, ialah hamba saya orang yang miskin, orang-orang kaya, tokoh-tokoh pemuka, jauh sekali dengan Nabi. Maka Allah turun ayat untuk pujuk Nabi. Jangan kamu terkesan wahai Muhammad, aku bijaksana, aku ada agenda lain untuk menutup kesombongan mereka ini, pasal aku akan menghukum mereka di hari akhirat nanti. Maka jangan kita terkesan dengan orang lain yang tak nak mengaji Al-Quran pun, jangan rasa kita nak terikut pengaruh dengan mereka. Nampak tak sekarang ni? Nak beramal, Allah akan terima dia. Tak nak belajar, maka Allah akan tutup dia. Maka habis ayat 4. Maka bila habis ayat 4, ayat yang kelima, Allah pun tunjuk contoh-contoh yang sebelum ini. Bagaimana orang yang tak nak mengikuti ayat-ayat Allah sebelum ini. Untuk kaum-kaum yang sebelum ini dipanggil ayat takhwif duniawi. Ayat tengok, baca Al-Quran, tengok kisah-kisah Nabi Nuh, tengok kisah Nabi Lut, tengok kisah-kisah Nabi yang dihukum, mana pengikut-pengikut dihukum, itu dipanggil ayat ancaman. Allah nak cerita kita ini, bagitulah dengan kekuatan aku telah hukum dah semua manusia-manusia, makhluk-makhluk kamu sebelum, wahai hamba. Untuk kita pembaca Al-Quran, Allah nak bagi tahu kita ni, wahai Jumaah pada hari petang ini, aku nak bagi tahu kamu hari ini bahawasanya mereka yang tak nak percaya, tak nak belajar kitab-kitab kami, tak nak ambil perkara-perkara tauhid, aku dah hukum dia hingga habis bakar. Kita ini umat akhir zaman, Allah sayang sangat kita ni, tak hukum kita lagi. Allah bagi peluang kita untuk mengambil peluang dalam sepanjang bulan Ramadan ini untuk kembali dengan dia. Maka Allah ceritalah keadaan sebelum ini, kadzabat qablahum qaum Nuhin, sebelum mereka kaum-kaum Nabi Nuh, wal ahzabu, dan tentera-tentera bersekutu, min ba'dihim, sebelum mereka pun sama wahai Muhammad, wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu, mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, setiap mereka telah mendustakan, tak nak belajar. Setiap rasul bawa ayat-ayat Allah, bawa kitab, mereka tolak perkara-perkara tersebut. Tapi kita tak tolak, tapi kita tak belajar. Tolak kerana sombong, tak belajar kerana jahil, sama je hukum dia. Orang tak belajar Al-Quran kerana kedegilan, kerana kejahilan. Orang yang tolak Quran, orang yang tolak kitab lain tadi pasal melawan, dia termasuk kategori kesombongan. Mana sombong dan jahil merupakan sama je. Kita oh, aku tak pernah tolak Al-Quran, itu kita rasa, tapi bila kita tak belajar, tak bertadabbur, tak mengambil perkara-perkara tauhid, maka di sini seolah kita buat perkara-perkara bid'ah, kita buat perkara-perkara syirik yang bercanggah dengan Al-Quran. Di situ kita tolak ayat Al-Quran, tapi kita tak rasa kita tolak. Pasal apa? Syaitan membisikkan kepada kita, tak apa, kamu dah ada Al-Quran kat rumah kamu dah baca Al-Quran. Itu bisikan. Tapi kita baca, tapi amalan kita, akidah kita bertentangan dengan Al-Quran. Kita menolak, kita mendustakan Al-Quran. Sama dengan kaum-kaum terdahulu. Maka di sini, wahammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuh, maka golongan-golongan dahulu akan tak suka dengan orang yang nak mempelajari ayat-ayat Allah, dan mereka akan berusaha menentang ayat-ayat Allah. Wajadalu bil batili liyudkhidu bil haqq fa akhadhtum fa kaifa kana iqab. Sebelum mereka kaum-kaum Nabi Nuh dan puak-puak yang bergabung, Nabi sebut mereka mendustakan rasul-rasul mereka, dan tiap-tiap umat telah melakukan rancangan-rancangan hak terhadap rasul-rasul mereka, iaitu mereka ingin menawan dan membunuh rasul-rasul terdahulu. Mereka akan, geng-geng yang tak nak mengaji Quran ini, geng-geng yang tak mengaji kitab kita dahulu, dia tak suka bila mengajar ayat Allah. Mereka akan buat berbagai-bagai agenda untuk menghalang Rasul tadi daripada menyebar ayat-ayat Allah. Halangan dia, tujuan dia, jangan dengar kitab, jangan faham kitab. Dua ni je. Kalau tak dengar kitab, kalau tak faham kitab, maka selamatlah mereka. Kalau dengar kitab, kalau faham kitab, mereka akan berusaha untuk memusuhi golongan-golongan yang nak dengar kitab, yang nak beramal dengan kitab. Itu daripada dahulu lagi.
Maka bila jadi macam itu, maka Allah kata fa kaifa kana iqab, lepas itu aku akan hancurkan mereka semua sekali. Dalam perang Badar sebagai contohnya, untuk umat Nabi Muhammad Allah telah matikan semua sekali 70 tentera bersekutu, yang tentera sahabat-sahabat yang bukan sahabat yang nak melawan Nabi secara berdepan, maka Allah hancurkan mereka. Dan baki semua sekali itu lebih kurang semua sekali penduduk Mekah ketika itu tahun yang ke-8 Hijrah, setelah mereka mendengar Al-Quran berulang kali, maka mereka telah masuk Islam kesemuanya pada tahun yang ke-8 Hijrah ketika itu. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar, dan demikian juga tetapnya hukuman Allah terhadap orang-orang yang kafir, kerana sungguhnya mereka ialah ahli neraka. Maka Allah hukum mereka yang enggan tadi, yang tak nak memahami tadi, ekoran tadi, maka itulah takdir yang Allah telah tetapkan. Kalau kes ini terkena pada keluarga kita, terkena kepada jiran kita, alangkah kesiannya mereka. Kita ada anak, kita ada cucu, kita ada jiran, kita ada kawan-kawan. Kalau termasuk ayat takdir Allah untuk mereka tak nak mengaji Quran, memang Allah telah takdirkan untuk memasukkan mereka neraka jahanam. Amat kesian. Lepas tu kita ada perasaan kesian belas dengan kawan-kawan kita yang tak nak memahami ayat-ayat Allah, tak nak dengar semua sekali 3,000 lebih kata-kata Allah tak dengar. Maka dikhawatiri Allah tutup mereka ini. Tutup untuk Quran, perkara-perkara lain tak ditutup. Maka itulah takut-takut terjadi annahum ashabun nar. Mereka Allah telah takdirkan menjadi pemegang geran neraka. Amal-amal banyak buat, tetapi Allah tak terima. Amilatun nasibah. Mereka amal banyak, solat banyak, puasa banyak, kononnya untuk mengabdikan diri pada Allah. Last sekali neraka jahanam tempatnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dia pergi ke Syam, dia mendengar loceng gereja dibunyikan. Bunyi loceng gereja, dia menangis. Sahabat tanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis mendengar loceng gereja?" Sayyidina Umar kata, "Aku takut golongan Nasara ini beramal banyak, sangat beramal, banyak mengabdikan diri, tapi last sekali Allah humbar mereka ke dalam neraka jahanam." Ini kita takut terkena kepada diri keluarga-keluarga kita, sahabat handai kita, lantaran kejahilan Al-Quran ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu takdir yang Allah telah tetap kepada mereka. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi kesedaran pada keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita, untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan mengambil perkara-perkara tauhid. Habis. Ini ayat yang malam tadi saya baca malam tadi. Maka jadi itu untuk orang yang degil. Tapi kita, insya-Allah, kita yang selalu mengaji Quran, memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, kita ada kelebihan. Allah bagi tasliyah. Bagi apa? Bagi pujuk hati kita ini. Walaupun kita tak ramai, tapi Allah nak pujuk kita. Wahai hamba yang duduk dalam majlis hari ini, kamu jangan takut, kamu berpenatlah untuk aku. Orang lain bergembira kat rumah dia, pergi pasar malam, pergi ke mana-mana untuk cari kuih, nak cari apa, tapi kamu duduk dalam majlis ilmu, kamu dengar kata-kata aku. Jangan risau wahai hamba. Pasal apa? Aku ada khabar gembira dengan kamu. Tengok ni, Allah nak bagi tahu kita khabar gembira untuk kita bila kita duduk dalam majlis ilmu Allah dan mendengar kata-kata Allah dan ambil perkara-perkara tauhid dan tinggal perkara-perkara syirik. Apa dia? Allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allah kata malaikat-malaikat yang memikul arasy makhluk Allah ini, yang berada di sekelilingnya dan pikul arasy, dan semua sekali malaikat berbeliau-beliau ni, dia kata tugas dianya yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih muji Allah saja malaikat-malaikat ini. Tidak ada kerja lain. Kita alhamdulillah lah, kita yakin orang mengaku mengaji sunnah ini dah selesaikan zikir petang. Dalam zikir petang kita dah selesai dah subhanallahi wa bihamdi 100 kali. Jangan kata ahli sunnah tapi tak nak amalkan zikir pagi petang, tak mematuhi, maka insya-Allah amalkan zikir 100 kali subhanallahi wa bihamdi petang dan pagi 100 kali, petang 100 kali, baru
mencontohi malaikat di sini. Lepas itu wa yu'minuna bihi, dan mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni 100% beriman. Sikit pun tidak ada perasaan dia ada pergantungan hati kepada perkara-perkara lain dengan Allah. Dengan Allah pun dia buat. Tapi dengan yang Allah larang pun dia pergi buat juga kononnya. Apa salahnya? Ini Allah redha kononnya. Dengan Allah disembahyang hajat, dia berzikir. Dalam masa yang sama dia pergi kubur-kubur, pergi bertahlil, pergi ucapkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di kubur-kubur apa tempat-tempat lain. Tapi dia di situ dia ada harapan lain, menyuruh perkara-perkara lain. Allah kata suruh dia saja, kita pergi menyuruh pada selain dia. Itu bukan beriman. Ayat ini beriman, yang 100% beriman, bukan sikit-sikit. Dalam ayat Al-Quran ini, satu ayat, setengah ayat kita tolak, kita ragu, kita tak beriman. Itulah perkara-perkara iman ni. Semua 100%. Itu payah, bukan senang. Amalan-amalan tak ada masalah. Iman ini ibarat belon, jarum kecil pun mampu memecahkan belon tersebut. Itulah iman. Maka bila di sini Allah kata beriman sini, maka wahai hamba jangan kamu risau, malaikat aku akan mendoa kamu. Tengok ni. Allah cerita ni, malaikat sedang berdoa untuk kita sekarang. Pasal apa? Kita dah mendengar kata-kata Allah, kita beriman, kita dah amalkan perkara-perkara zikir pagi petang, dan untuk amal kita sebagaimana amal Nabi tadi, maka malaikat berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Wahai Allah dah, yang kamu menguasai segala sesuatu, yang ada rahmat, yang ada ilmu, faghfir lil ladzi, maka ampunlah dosa mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu sabilaka wa qihim azabal jahim, dan mereka juga nak ikut yang Nabi, amalan Nabi buat, yakni kita berpuasa, sebelum puasa kita duduk dalam majlis ilmu, nak makan kalian kita berdoa, itu amalan-amalan yang Nabi buat. Maka wa qihim azabal jahim, untuk mereka jauhilah daripada neraka jahanam. Malaikat berdoa. Malaikat berdoa ini makbul, tuan-tuan puan-puan. Jadi bila kita ada ikhlas untuk Allah, kita dah ahli tauhid, duduk dalam majlis ilmu, malaikat berdoa untuk kita, insya-Allah yakinlah bahawasanya Allah tidak akan ingkari janji dia. Pasal ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat adalah amat-amat makbul kerana dia insan yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendoa kita jauh pada api neraka jahanam. Doa pertama. Yang kedua, Rabbana wa adkhiluhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizil hakim. Saya ringkas. Jadi wahai Tuhan, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, bukan setakat jauh pada neraka saja untuk hamba-hamba aku yang duduk dalam majlis hari ini. Kita kena tasawur. Kita kena tasawur Allah sedang bercakap dengan kita ni. Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, berdoa orang yang majlis ilmu. Kita kena macam tu. Kita kena menggambarkan suasana malaikat sedang berdoa untuk kita sekali. Pasal kita duduk dalam ilmu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita confirm kita ahli tauhid sekarang. Kita hati-hati dengan Allah, kita bergantung harap. Maka malaikat kata, Rabbana wa adkhiluhum jannatin ti'adin lati, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, masuklah mereka ini ke dalam kebun-kebun syurga. Bukan mereka sahaja, wahai Allah. Tengok mereka kata ni, bukan mereka sahaja, wahai Allah, aku memohon pada kamu saja Allah. Aku tidak memohon selain pada kamu, wahai Allah. Masuklah ibu bapa mereka, untuk nenek mereka, pasangan-pasangan mereka, isteri-isteri mereka. Walaupun isteri tak mengaji, tapi isteri redha kita mari sini, bagi mereka syurga. Dan zuriat-zuriat mereka, wahai Allah, anak cucu cicit mereka, walau tak mari di sini pun, tugas kita berat ni. Tugas kita, walau mereka tak datang, tugas kita balik kena bagi tahu mereka. Berat ni. Kalau tak bagi tahu mereka, tak dapat kan ni. Al-Quran kena usaha belajar Quran untuk mengajar. Kalau kita hanya mendengar telinga kanan masuk telinga kiri, kita tak ada niat untuk nak mengajar orang, tak ada power. Pasal kita sambil leka saja. Tapi kalau kita niat nak cerita pada anak kita, nak cerita pada isteri kita, kita akan berusaha dengar betul-betul, memohon dengan Allah. InsyaAllah Allah akan masuk. Bila Allah masuk, kita sampaikan, baru
tercapai doa malaikat, baru termakbul doa malaikat untuk meletakkan semua kita, mak bapak kita, tok nenek kita, isteri kita, anak cucu kita masuk dalam syurga Adenin, kebun-kebun syurga kekal. Syurga Adenin, syurga yang kekal semua syurga. Itulah. Maka innaka antal aziz, sungguhnya wahai Allah, kamu lah Allah Al-Aziz, kamu maha perkasa wahai Allah, dan Al-Hakim, maha bijaksana wahai Allah. Kamu ada sifat ni Allah nak perkenalkan supaya malaikat bagi tahu pada kita pembaca Quran, akulah Allah yang esa tadi, sifat aku Al-Aziz, sifat aku Al-Hakim, aku maha bijaksana. Ikut akulah, aku nak hukum siapa-siapa. Kamu datang nak dengan aku akan bagi syurga. Kamu tak datang degil, aku bagi neraka, pasal aku maha bijaksana. Tetapi kalau sebahagian keluarga mendengar, balik sampaikan, aku maha bijaksana, aku tidak akan menzalimi hamba-Ku. Pasal hamba-Ku ikhlas nak belajar kitab kami, maka aku akan bagi, pasal aku ada sifat Al-Hakim nanti. Dua doa dah. Doa yang ketiga, waqihimus sayyiat. Waqihimus sayyiat. Bagilah dan peliharalah mereka daripada kejahatan dunia. Ni, hari-hari kejahatan kita ni. Kalau kita, ni contoh kalau kita pergi ke pasar malam contohnya, mungkin mata kita akan terlihat dengan perkara-perkara yang melekakan, perkara-perkara maksiat. Nampak tak sekarang ni? Tapi Allah kata waqihimus sayyiat. Mungkin hikmah duduk dalam majlis ilmu, Allah pelihara kita petang ini untuk memaksimalkan pahala puasa kita dengan tak lihat perkara-perkara maksiat dekat luar. Pasal Allah pelihara. Wahai Allah, pelihara daripada orang duduk majlis ini daripada buat kejahatan. Pertama. Yang kedua, tafsir katakan peliharalah kalau dia tersalah, dia buat juga kejahatan, dia ikut nafsu ketika tu, maka bagilah ilham untuk dia segera bertaubat. Kalau dia nakal jugalah, 2 bulan puasa pun nakal jugalah, cakap perkara-perkara melarakan, termengumpat juga, macam-macam lah kan, buat perkara-perkara. Ketika itu juga timbul kesedaran, oh tak dengar cerita ni, tak boleh kita kena tobat. Dia pun astaghfirullah. Nampak tak? Ucapan astaghfirullah selepas kita melakukan dosa, itulah ilham daripada malaikat. Kenapa? Pasal waqihimus sayyiat. Kita tak pernah duduk dalam majlis-majlis ilmu, Allah buka peluang untuk kita bertaubat, kita beristighfar. Kalam sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, mereka mengatakan, aku tak kisah wahai Allah, aku tak kisah kamu makbulkan doa aku ke, tak makbul doa aku atas permohonan aku ke, aku ada hajat aku minta denganmu, kamu tak makbul, aku ada masalah aku minta dengan kamu, kamu tak makbul, aku tak kisah. Aku risau ialah kamu tak bagi taufik untuk aku bertaubat saja, ya Allah. Tengok kalam sahabat. Sahabat cukup risau kalau dia tak ada bertaubat. Tapi cek dia kita, berapa kali kita bertaubat. Semakin banyak bertaubat, semakin rapat kita dengan Allah. Semakin berkesan bisikan ilham daripada malaikat. Pada pasal apa? Pasal waqihimus sayyiat untuk kita. Maka wa man taqis sayyiati, dan sesiapa yang Allah pelihara daripada puan ini, yauma idzin faqad rahimtah, di hari akhirat nanti aku akan bagi rahmat dengan dia. Tengok, bila aku jaga dia daripada buat dosa. Kalau dia buat dosa banyak-banyak mana sekalipun, aku bagi ilham untuk dia bertaubat. Tiap-tiap malam dia bangun bertaubat, bangun berzikir untuk aku. Maka di hari yaumul idzin nanti, di hari akhirat nanti, aku akan ada bagi syafaat dengan dia. Aku akan bagi rahmat dengan cara dia, berbagai-bagai cara yang pertolongan Allah kepada kita. Ini janji Allah. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Jika mereka, Allah akan mengurniakan rahmat kepada mereka di hari pembalasan nanti. Tengok, inilah kita minta bila kita selalu baca bulan Ramadan. Quran akan tolong kita bagi syafaat dia bil izni, izin Allah. Selawat dengan Nabi, buat sunnah, Nabi akan bagi syafaat bil izni. Tapi ingatlah, tidak ada syafaat selain pada syafaat bil izni. Syafaat ialah syafaat qariyah, tak ada. Syafaat hanya semata-mata dengan izin Allah, yakni man syahida bil haqq, orang yang mati dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan inilah kemenangan yang besar. Pasal apa? Dunia, kita berebut dunia, ada hajat dunia ini,
Dunia hajat yang paling kecil saja, hajat akhirat syurga. Kita ada masalah, kita rasa besar dah masalah di dunia sekarang ini, tapi rupa-rupanya itu kecil saja bagi Allah Subhanahu. Yang besar kali al-jahim. Sekarang ni semua masalah besar, semua hajat besar, dengan sebab kita beramal dengan ayat-ayat Allah, dengar kata-kata Allah, Allah telah makbulkan semua sekali. Tinggal hanya masalah kecil di dunia, hajat kecil dunia saja, itu saja. Bila kita orang ni, itu akan mengikut saja. Jawab perkara itu. Habis selesai. Itulah kemenangan yang sejati, kemenangan yang besar. Wa zalika huwal fawzul azim. Ayat berikut terusnya. Innal ladzina kafaru. Ini ayat yang saya cerita tadi. Allah nak cerita golongan-golongan yang tak nak doa Al-Quran ni. Golongan-golongan yang rasa dia dah ada ilmu ni, mentang-mentanglah dia buat amal-amal, tapi Quran dia tak belajar memahami, tak mengambil perkara-perkara tauhid dengan dia. Atas dunia dahulu Allah cerita golongan-golongan degil. Golongan-golongan degil iaitu innal ladzina kafaru yunadawna la maqtu. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang, jangan semua kafir. Kalau sebut kafir kita tak faham. Sebut kafir saja otak kita terus pergi pada Buddha, Hindu, jahiliah lah otak kita ni. Kena sebut engkar. Innal ladzina kafaru yunadaw, innal ladzina kafaru, sungguhnya golongan-golongan yang engkar untuk memahami ayat-ayat Allah. Kena fahamnya tu. Yunadawna, mereka disuruh, lamaqtullahi akbar, mereka disuruh untuk beriman dengan Allah. Tengok ni, sekarang kita disuruh untuk kembali dengan Al-Quran, untuk mentauhidkan Allah. Atas dunia ni Allah kita ni, maka yunadaw, mereka disuruh untuk beriman dengan Allah. Lamaqtullahi akbar, sungguhnya di ayat nanti dia ada dipanggil idmaj, dia ada perkara yang tersembunyi. Itu kita mengaji bertalaki ini, saya akan ceritakan apa dia perkara tersembunyi. Bila kita bertalaki terjelas. Kalau kita baca terjemah tak faham. Tengok dah, sesungguhnya orang-orang engkar, mereka disuruh, sungguh kebencian Allah amat besar. Tak faham, tak jelas baca terjemahan. Tapi bila kita bertalaki, sesungguhnya orang-orang yang engkar mengambil perkara-perkara tauhid dalam kitab Allah, bila Allah menyeru, yakni bila ayat-ayat Allah seru supaya untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, menyeru kepada sunnah, menolak bid'ah, kita tak buat perkara tersebut. Itu tafsir dia. Allah seru, kitab Quran seru, hadis seru untuk tinggal bid'ah, buat sunnah, tinggal syirik, buat tauhid. Itu maksud ayat dia. Tetapi kita tangguh. Kita pergi juga majlis-majlis bid'ah, kita pergi juga ke majlis-majlis syirik, kita bersekongkol dengan mereka. Itu maksud dia. Kita masuk dengan majlis dia, kenapa? Kita segan dengan mereka, kita terkesan dengan masyarakat. Kononnya, kalau kita tak masuk majlis mereka, kita tak popular, orang benci dengan kita, masyarakat akan melabel kita dengan berbagai-bagai label. Nampak tak sekarang ni? Kita terkesan dengan manusia menjadi seperti Abu Talib. Abu Talib tahu Nabi bawa kebenaran Al-Quran. Nabi tahu benarnya Muhammad. Tapi dia kata, kalau aku pikirkan terkesan dengan agama Abu Muttalib, nescaya aku ikut kamu wahai Muhammad. Tengok, dia terkesan dengan masyarakat, menyebabkan Allah khatam dia dalam neraka jahanam selama-lamanya. Baik, kena hati-hati. Kena hati-hati. Jangan sekali kita terlibat dalam majlis khurafat, majlis, pasal kita sebagai dia takut-takut kita terkesan dengan mereka. Kita pergi, kita betul-betul niat kita, tapi niat nak betulkan orang tak apa, tapi jangan kita terkesan takut. Kita rasa malunya kalau aku tak pergi. Ada perasaan tu. Dengan Allah tak takut, dengan Allah tak malu. Tapi dia langgar sunnah, dia langgar tauhid, tapi pasal malu dengan masyarakat, takut masyarakat pulau dia tak pergi. Masa itu maksud ayat ni. Diseru perkara-perkara ini, tapi kita buat juga. Seru, tapi Allah kata, lamaqtullahi akbar, kebencian aku amat-amat besar ketika itu. Tengok, Allah kata, aku amat-amat benci kamu wahai hamba ketika itu. Ketika kamu ikut program mereka, kerana kamu rasa terkesan bila kamu tak pergi. Nampak tak? Terkena kita ni. Kita rasa malu dengan masyarakat kalau tak masuk majlis-majlis khurafat, majlis-majlis bid'ah, kita rasa malu. Maka Allah kata, aku benci kamu ketika itu.
Ini ayat ni lah yang tafsir tadi. Kita masuk dalam neraka jahanam pasal dia buat perkara-perkara tadi. Dia marah sangat, dia pukul badan dia, dia menangis, dia melolong, dia merayu berbagai-bagai buat beribu-ribu tahun. Allah kata, hamba fulan bi fulan dah lamaktullah, aku lebih benci lagi ketika dulu jauh daripada kamu benci dengan diri kamu sekarang ini. Itu bertalaki dalam ayat, dalam hadis-hadis untuk sokong ayat ini. Maka Allah amat-amat benci kita sekarang ini bila kita terkesan dengan masuk perkara-perkara kesyirikan ataupun perkara-perkara bid'ah, kita masuk dengan depa. Maka Allah amat benci ketika itu. Tapi Allah Maha bijaksana. Allah bagi peluang kita untuk bertaubat, bagi peluang untuk kita duduk dalam majlis ilmu, belajar Quran demi Quran, belajar hadis demi hadis. Lama-lama akan masuk perasaan tak terkesan dengan manusia. Kita hanya takut dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saja yang supaya kita masuk hati kita, barulah bijaksana Allah. Ini bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, masih bagi ruang untuk kita mengamalkan perkara-perkara ini. Maka sini lamaqtullahi akbaru mimmaqtikum anfusakum. Ketika lebih benci lagi ketika kamu membenci diri kamu sekarang ni, pasal menyesalnya kamu, kenapalah kamu tak buat sesuatu atas dunia. Bila kita pergi ke alam akhirat, alam barzah ke, alam mahsyar ke, alam syurga, alam neraka ke, kita akan menyesal, penyesalan. Kenapalah aku tak berinfak? Kenapalah aku tak mengaji Al-Quran? Kenapalah aku tak buat baik? Kenapa aku tak solat berjemaah? Kenapa? Semua kita akan menyesal, nak minta kembali ke dunia walaupun sekejap. Minta kembali, tapi di sana darul jazak saja. Ketika itu Allah kata, ketika kemuncak kita marah dengan diri kita kerana menyesalnya kita atas sifat dunia yang sementara 60 tahun, 70 tahun kita rasa dah lama ini, kita marah dengan diri kita. Kenapa dah setakat dunia ni kita marah diri kita tepuk kepala, tepuk dada aja. Tapi di sana sampai kita makan tangan kita makan, maka marah sangat, kemuncak marah. Maka Allah kata, wahai hamba, aku atas dunia dahulu, bila aku suruh kamu jangan buat perkara-perkara bid'ah, jangan buat perkara-perkara syirik, kamu buat juga. Aku jauh lebih benci kamu daripada yang kamu benci diri kamu sekarang ini. Semoga Allah bagi hidayah pada kita semua, tidak termasuk kebencian Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka disitulah maka mana tadi, anfusakum istad'una, ketika mereka kalian disuruh pada ilal iman, mereka disuruh pada iman, yakni untuk kembali kepada mentauhidkan Allah. Fatakfuru, lalu kamu mengingkarinya. Nampak sekarang tengok betapa murkanya Allah kepada kawan-kawan kita, mungkin keluarga-keluarga kita, mungkin jiran-jiran kita yang tidak mengambil peluang untuk mentauhidkan Allah dengan cara mempelajari, baca ayat Allah, faham ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah. Takut-takut dia dikhawatiri termasuk golongan-golongan ini. Jadi bila jadi macam itu di hari akhirat, bila dengar kata-kata Allah macam itu, kita menyesal semula. Menyesalnya nak kembali ni, nak kembali ke dunia tak boleh. Cuba nak bodek Allah Subhanahu wa taala. Tengok Allah bagi ayat-ayat takhwif ukhrawi, ayat-ayat ancaman akhirat. Perkara ini pasti berlaku, mesti. Pasal apa? Pasal Quran dia Allah yang buat untuk kita. Dia ceritakan perkara-perkara yang bakal berlaku di hari akhirat nanti. Maka golongan-golongan yang tak belajar, golongan-golongan yang menangguh-nangguh, golongan-golongan yang degil ini, dia kata apa? Dia merayu dengan Allah, konon-kononnya ada peluang dia diberi pertolongan oleh Allah, boleh keluar dalam sesaan, boleh kembali ke dunia sementara nak memperbetulkan ajaran-ajaran, nak memperbetulkan amalan-amalan, nak memperbetulkan akidah-akidah mereka. Dia kata apa? Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana snataini wa ahyaitana snataini, kamu telah matikan kami 2 kali, kami telah hidupkan kami 2 kali. Kita 2 kali mati, 2 kali hidup ni. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati pertama kita bila? Sebelum kita dicipta, kita mati. Kita tak ada ketika tu. Maka itu kematian sekali. Maka Allah cipta kita, hidup kita. Lepas tu, mati sekali lagi. Lepas tu tak mati selama-lamanya. Begitu juga dengan hidup. Hidup sekali. Mati. Hidup balik akhirat. Hidup selama-lamanya. Pilih. Nak pilih dulu ke surga ke, nak pilih neraka ke, bergantung pada ikhtiar kita sekarang ini. Dah. Maka mengayu, wahai Allah,
Benar, menyesalnya aku. Betul, aku engkar kamu. Aku tahu, kamu yang mati aku 2 kali, tapi aku degil juga. Tengok ni. 2 kali mati pun degil lagi. Tak khatam juga tafsir Quran 30 juzuk. Tak nak juga, tapi kitab-kitab lain habis semua sekali. Maka tuan-tuan puan, dalam bulan Ramadan usahalah macam mana pun lipat gandakan kembali dengan aku pasal para sahabat, para tabi'in semua sekali. Masuk bulan Ramadan saja dia tinggal semua kitab-kitab, tumpu pada Al-Quran semata-mata. Maka pasal apa? Menyesal ke tidak? Pasal apa? Wahai Allah, kau matikan aku 2 kali, hidup aku 2 kali, tapi aku macam ni juga, aku tak habis juga dengan kata-katamu. Wahai Allah, tengok, wahai Allah, kamu Quran kamu 30 juzuk je, tak habis juga. Tapi buku-buku lain aku habis semua. Buku matematik, buku chemistry, buku biologi, buku sejarah habis semua. Berjilid-jilid habis. Tapi Quran kamu 1 jilid cuma 30 juzuk pun aku tak habis. Sedangkan aku lama hidup. 2 kali mati, 2 kali kamu mati. 2 kali kamu hidupkan aku. Banyak jasa kamu ya Allah, tapi aku tak sampai juga. Dia menyesal, mengaku depan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tarafna kamu hidup semalam bizunu bina 2 kali. Fahal ila hurujin min sabil, adakah ada jalan keluar lagi wahai Allah? Adakah wahai Allah jalan keluar daripada sesaan-sesaan begini? Ada ke tak ada wahai Allah? Kita menyesal, mengaku segala-galanya kitabnya Al-Quran turunkan, tapi tak boleh habiskan. Walaupun 60 tahun, 70 tahun panjang umur kita, tak boleh habiskan. Ada tak wahai Allah jalan keluar sikit, tak apa dah, daripada pada hari ini. Tengok maka ayat berapa tu? Ayat yang sikit dah. Ayat 12. Dzalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum. Yang Allah menempelak untuk macam sikit tadi. Dzalikum demikian itu yang kamu 2 kali aku matikan, 2 kali aku hidupkan, 60-70 tahun aku hidupkan kamu. Tak demikian itu. Pasal apa? Idza du'iya Allah wahdahu kafartum, sungguhnya apabila diseru Allah tapi kamu kafartum, kamu engkar. Tahu dah Al-Quran kitab aku turunkan. Dah. Tahu dah kitab Al-Quran aku turunkan. Dah ayat pertama tadi dah cerita dah. Dah. Tanzilul kitab minallah. Aku yang turun kitab. Aku Al-Aziz, aku Al-Alim. Dah tahu dah aku yang turun kitab. Kenapa? Kamu tahu dah aku yang hidup kamu, aku matikan kamu. Kenapa aku seru untuk faham semua kitab aku? Kenapa kamu tak boleh habis wahai hamba? Macam mana kita nak jawab depan Allah? Hidup dah 60 tahun, 70 tahun. Nah, tapi dah tahu dah ini daripada Allah, tapi kenapa tak boleh habiskan? Di mana silap kita? Allah kata ni, aku seru kamu untuk dengar semua kata-kata aku. Pasal apa? Kata-kata aku supaya kamu mentauhidkan aku. Fa'budillah, fad'ullah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fad'ullah mukhlisin lahuddin walau karihal kafirin. Aku jelas dah. Dalam kitab aku ceritanya, kamu berdoa dengan aku, kau minta dengan aku penuh keikhlasan. Walaupun orang lain benci, tapi kena dengar semua kata-kata aku, tapi kamu tetap tak nak usaha juga. Tapi kamu ekar juga. Tengok bagaimana kita nak jawab depan Allah. Tapi wahdahu du'i Allah wahdah, aku mengusah aku, tapi kafartum, tapi kamu ekar. Kamu ekar apa dia? Wa in yusyrik bihi tu'minu, dan jika dipersekutu dengannya, tetapi tengok ni, kena kita ni. Wa in tusyrik bihi tu'minu, tapi kalau kamu meminta tolong selain daripada aku, kamu suka dengannya, kamu menyenanginya. Faham tak? Kalau untuk mentauhidkan aku, untuk solat hajat, untuk zikir, untuk buat perkara-perkara mentauhidkan aku, kamu tolak, kamu tak buat. Tapi perkara-perkara melarakan kamu suka, kamu pergi buat. Nampak sekali? Itulah hujah Allah Subhanahu wa taala. Itu punca dia. Wa in yusyrik bihi tu'minu, bila untuk mensyirikkan dengan aku, untuk tak bergantung dengan aku, untuk buat perkara-perkara bid'ah, kamu
Sanggup kamu buat. Pasal kamu terkesan dengan masyarakat, kamu suka dengan dunia. Itu je punca dia. Maka bila kamu suka dengan dunia, kamu terkesan dengan manusia, kamu takut kamu akan dihina, kamu takut kamu dipulau oleh orang lain. Walaupun kamu begitu berani, kamu dipulau, kamu dilaknat oleh aku, wahai hamba. Maka sabitlah, fal hukmu lillah, sabitlah dengan ketetapan keputusan oleh Allah yang maha bijaksana di atas kamu yang tak nak habiskan dengar kata-kata aku. Maka amalan-amalan kamu, akidah kamu berlawanan dengan apa yang aku suruh, yang aku cerita dalam kitab aku. Maka sabitlah aku nak hukum kamu, maka sabitlah dengan aku humbankan kamu dengan neraka jahanam. Fal hukmu lillah hil aliyyil kabir. Maka bagi sebagai pesan ialah aku yang maha tinggi dan maha besar, boleh buat apa saja untuk menghukum orang-orang yang amat mengingkari aku. Sikit lagi. Wallazi yurikum ayatihi, dan dialah ini dipanggil dalil akli, dalil akli untuk kita berfikir. Tengok bila Allah ceritakan tentang hebatnya dia, bila kita baca ayat ini, kita kena ucaplah subhanallah, maha suci Allah, tidak ada orang lain sehebat kamu. Itulah betul doa, itulah betul bertadabbur. Huwallazi yurikum ayatihi, dan dialah yang memperlihat pada kamu tanda-tandanya, yang tanda-tanda kebesarannya. Lakum minas sama, ini qadam, menurunkan kamu daripada air hujan. Maka Allah ceritakan dalil-dalil nakli dia aku turun pada kamu bukti dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran aku ada ceritakan aku menyediakan rezeki daripada langit untuk kamu, wahai hamba. Tapi kita jarang baca Quran, tak bertadabbur sebagaimana memahami setiap maksud tadi. Dalam Al-Quran dia kata huwallazi yurikum ayati, dialah yang memperlihat pada kamu semua sebarang tanda-tanda bukti, dan tanda-tanda bukti hanya ada dalam ayat kami dan sama dengan kat luar sana. Pasal Al-Quran cerita dekat luar sana sama setiap kali turunkan rezeki daripada langit. Ceritanya rezeki kita daripada langit, semua air hujan turun, rumput-rumput segar, binatang-binatang makan ternakan, binatang-ternakan makan sebut, kita makan binatang ternakan, maka menjadi sistem semua sekali. Maka wama yatazakkar, maka dan tidak mendapat pelajaran, dan ayat-ayatnya sebegini, perkara-perkara sebegini. Tengok Allah bagi tahu kita ni, pasal Allah amat mengetahui, ilmu Allah amat tinggi. Wama yatazakkar, dan tidak mendapat pengajaran, tak mendapat mengambil ibrah, illa kecuali man yuni, orang yang diberi inabah tu je. Dah. Atas niat kita, kenapa kita belajar? Ada kita nak ambil pengajaran. Kalau kita belajar untuk malu ke orang ke, waktu ni ke, maka itu bukan unik, bukan inabah. Inabah ini ialah Allah bagi satu perasaan nak dengar kata-kata Allah, nak beramal kata Allah, dan nak pergi ke syurga Allah. Ini baru betul-betul orang yang dapat ni. Maknanya tidak akan dapat ilmu, tidak akan dapat pengajaran kecuali orang yang Allah bagi inabah. Ikhlas untuk Allah semata-mata, baru Allah bagi inabah. Bila Allah bagi inabah, tanda Allah bagi inabah apa dia? Allah bagi hidayah. Tanda Allah bagi hidayah apa benda? Allah bagi istiqamah. Itu cara dia. Tapi kalau kita tak istiqamah, maka Allah tak bagi. Kita rasa saja kita ni komplit dah, tapi celang-celuk, tak rasa nak ajar kita, mari rasa malah kita tak istiqamah. Bagaimana nak dapat pengajar? Pasal istiqamah ialah daripada inabah, daripada hidayah, baru pergi istiqamah, baru sampai kemuncak Rabbul Qalbi, kemuncak tertinggi yang kita minta dengan hari siratal ladzina an'amta alaihim. Ya wahai Allah, bagilah aku jalan orang yang kamu bagi nikmat, iaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kita mohon hari-hari minta, wahai Allah, bagilah nikmat dengan aku sebagai nikmat yang kamu bagi ahli-ahli syurga yang radhiyallahu anhum, yang kamu bagi syurga. Aku nak pergi syurga sangat, aku nak duduk syurga sangat dengan nabi-nabi aku, dengan dengan sahabat-sahabat semua. Aku teringin nak pergi syurga, wahai Allah, aku nak pergi syurga, wahai Allah. Tetapi minta macam tu, tapi tak termasuk golongan illa man yunib, tak termasuk golongan orang yang istiqamah dalam
mempelajari ayat-ayat Allah. Berat. Mulut minta, mulut doa, tapi kita tidak diberi hidayah untuk istiqamah dalam mempelajari, mengambil perkara-perkara tauhid dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penutup, maka dah kita dengar dah ayat 1 hingga ayat akhir. Dengar dah ayat 1 hingga ayat 13. Allah kenalkan diri dia. Allah ceritakan Quran, kitab dia yang betul-betul power. Dah cerita segala-galanya. Kalau kamu jahat ini sekian-sekian, kamu baik ini sekian. Dengar semua dah. Kalau kamu dengar kitab aku bagi malaikat untuk berdoa, kamu ahli syurga. Dengar semua dah. Maka wahai hamba, dah dengar semua dah. Aku ancam kamu untuk kamu takut. Aku beri khabar gembira dengan ayat-ayat tafsir. Dengar semua dah. Wahai hamba, beramal dengan ayat ini wahai hamba. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Minta tolong aku sajalah. Ada masalah minta dengan aku saja. Ada hajat minta dengan aku saja. Jangan kamu terkesan dengan perkara-perkara manusia. Ada orang lain buat maksiat, ada orang lain buat khurafat. Jangan ikut. Pasal apa? Pasal bila kamu ikut, kamu tak takut dengan aku. Kamu terkesan dengan orang lain. Kamu rasa ada orang lain yang boleh menentukan diri kamu daripada aku sendiri, tapi kamu tak takut dengan aku saja, hamba-hamba. Mulut kamu takut dengan aku, fad'ullaha mukhlisin. Mulut kamu, tapi dalam hati kamu ada kenikmatan, kecintaan pada dunia yang melebihi kamu kasih sayang dengan aku. Kamu memang betul kamu kasih sayang dengan aku, kamu tahu aku besar, aku hebat, tapi dalam masa yang sama kamu buat perkara-perkara lain selain daripada aku. Maka tak ikhlas kamu, tak ada mukhlisin, tak ada mukhlisin, tak ada, maka tak ikhlas, maka Allah akan tak terima segala amalan-amalan kita. Allah tak bagi inabah, Allah tak bagi hidayah, Allah tak bagi istiqamah kalau kita tidak ada mukhlisin dengan dia. Maka mukhlisin merupakan satu sifat ikhlas, sifat ihsan. Walaupun ada rukun iman, walaupun ada rukun Islam, kita ada rukun Islam, itu ikhlas semata-mata untuk Allah semata-mata. Walau karihal kafirun, walaupun masyarakat membenci kamu wahai hamba, ikhlaslah untuk aku. Walaupun masyarakat membenci, semua masyarakat membenci kamu seorang, tapi aku dengan kamu wahai hamba. Walau satu kampung benci kamu kerana kamu tak ikut mereka, tapi aku ada wahai hamba. Maka walau karihal kafirun, kebanyakan masyarakat akan benci, pasti membenci kalau kamu menyayangi aku wahai hamba. Nampak ayatnya? Kalau kita ikhlas untuk Allah, nak menjadi ahli tauhid, menjadi ahli sunnah, Allah kata walau karihal kafiru, sebahagian besar masyarakat akan membenci. Maka kena beramal dengan ayat ini. Yakinlah, walau masyarakat benci macam mana, yakin Allah ada dengan kita. Bila Allah dengan kita, Allah perintahkan malaikat akan mendoa kita. Jadi untuk pergi ke alam akhirat, kita tak perlu kecintaan dengan dunia. Akhirat hanya semata-mata kita perlukan rahmat Allah untuk beri syafaat bil izni. Maka berbagai-bagai bentuk syafaat, insya-Allah Allah bagi syafaat kita dengan mengarahkan Nabi ke, wali ke, Quran ke, apa amalan-amalan ke, untuk memberi syafaat dengan diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pasal kita mengaji sunnah, kita mengaji Al-Quran dan sunnah, inilah perkara-perkara pokok untuk kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.